Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semua hadirin hadirat. Bersempena dengan pengisian program Jom Baca untuk ceramah komuniti kali ini, saya suka untuk membawa hadirin hadirat semua untuk berkongsi dua konsep yang cukup sinonim dengan kecemerlangan pembangunan diri dan masyarakat, iaitu yang pertama adalah konsep budaya pembelajaran sepanjang hayat dan yang kedua adalah konsep inklusiviti perkhidmatan ataupun perkhidmatan inklusif. Jadi dua konsep ini akan menjadi ceramah komuniti saya, iaitu budaya pembelajaran sepanjang hayat dan inklusiviti perkhidmatan. Dan kalau kita lihat dua konsep ini kita selidiki dengan begitu teliti, kita lihat bahawa dua konsep ini amat berkait rapat dengan sikap dan ilmu pengetahuan kita. Dan sudah tentu ilmu ini, kalau kita bercakap mengenai ilmu, ia akan diperolehi dengan pelbagai cara. Dan salah satu cara yang utama adalah melalui membaca. Kita percaya rata-rata agama di dunia ini semuanya memartabatkan ilmu pengetahuan. Dan misalnya agama Islam itu sendiri meletakkan kepentingan membaca, menimba ilmu pengetahuan ini sebagai wahyu pertama daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, apabila kita lihat kalimah Al-Quran yang pertama menekankan kepentingan membaca. Kalau dalam surah Al-Aqlaq itu sendiri, ayat 3 dan 4 jelas menunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, allazi 'alama bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Ayat 3 dan 4, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'alama bil qalam. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Membaca ini juga, kalau kita lihat, dia tidak dapat dinafikan. Ia adalah sebagai titik permulaan penelahan dan jelajah ilmu para cendekiawan dan ahli filosofi di dunia barat maupun timur, zaman klasik maupun moden. Membaca ini sememangnya daripada apa yang ditulis. Sesuatu yang kita baca adalah sesuatu yang daripada yang ditulis. Maka kita lihat bagaimana hubung kait antara naskah penulisan dengan pembacaan dan seterusnya membawa kepada lahirnya tamadun peradaban dunia yang besar. Kalau kita rujuk sejarah, contohnya kita lihat bagaimana ilmu yang dicatatkan dalam bentuk risalah dan buku sebagainya yang dibuat oleh para cendekiawan, yang ditulis oleh ahli-ahli filosofi, begitu digeruni oleh golongan-golongan tertentu zaman dahulu, kerana mereka kuatiri apa yang terkandung di dalamnya berupaya untuk mempengaruhi masyarakat supaya tidak menerima idealisme, ideologi pemikiran dan pegangan warisan tertentu. Dan kalau kita seloroti sejarah dunia, khususnya kita lihat bagaimana pada 6 April 1933, Jerman telah menyaksikan golongan mahasiswa di bawah rejim Nazi melancarkan biblioklasm, yang di mana mereka menghapuskan buku-buku yang dianggap sebagai anti-Jerman. Dan kalau kita lihat sekitar 2000 tahun yang lalu, pihak pemerintah Cina juga telah membakar begitu banyak buku-buku yang dianggap berbau Confucian kerana tidak berpuas hati dengan pengaruh ajarannya yang semakin menular, ajaran Confucius yang begitu menular pada ketika itu. Dan juga kalau kita lihat di kota Baghdad, Perpustakaan Agung Baitul Hikmah
yang kaya dengan khazanah ilmu, pengetahuan dimusnahkan oleh tentera-tentera Mongol. Dan kita juga diriwayatkan bahawa sungai Tigris, Turki telah bertukar warna menjadi hitam akibat banyaknya buku-buku yang dibuang. Jadi apa yang saya cuba tekankan di sini? Tesis umum yang saya ingin nyatakan di sini bahawa peristiwa-peristiwa sejarah dunia ini ialah buku mempunyai peranannya yang tersendiri yang maha penting dan mencipta kita untuk terus merangsang perkembangan ilmiah dan seterusnya tamadun manusia. Dan kita lihat bagaimana buku ini juga berupaya membenihkan ilham pemikiran kritis daripada segi politik, dari segi falsafah, serta sosioekonomi dalam kalangan kelompok manusia. Lantas, pembakaran buku ini menjadi satu instrumen utama yang menguburkan pengaruh sesebuah idealisme, corak pemikiran, ideologi ataupun budaya oleh rejim yang berkuasa. Buku sangat berkuasa daripada dulu sehinggalah sekarang. Kita lihat bagaimana berkuasanya buku ini sehingga Napoleon Bonaparte, Jeneral Perang Perancis juga pernah mengatakan, aku lebih takut dengan 4 orang penulis daripada 1000 senapang. Ini jelas menunjukkannya hadirin hadirat semua, pendengar-pendengar semua, penonton-penonton semua, bahawa martabat buku ini sangat tinggi dalam tamadun manusia. Peri pentingnya nilai penulisan buku ini mencetuskan peradaban yang begitu tinggi, dan sehingga itu buku ini boleh dinobatkan sebagai satu penciptaan paling agung dalam sejarah tamadun manusia. Kerana itu kita sering mendengar bahawa Mutiara Kata menyatakan setitik dakwat mampu membuat sejuta manusia berfikir tentangnya. Jadi membaca ini adalah kaedah yang terpantas kepada kita untuk memperolehi ilmu, kaedah yang terpantas untuk kita memperolehi fakta, kerana secara langsung membaca juga memperkukuhkan pembendaharaan kata kita dan juga penguasaan linguistik kita sebagai pembaca. Jadi perolehan ilmu ini seterusnya dapat melatih kefasihan berbicara, dapat menambah fakta-fakta yang baru dan juga memperlengkap fakta yang sedia ada. Pemikiran kita sebagai pembaca juga dapat dipertajamkan apabila kita sedar apa yang kita belajar itu, apa yang kita baca itu. Contohnya dari segi civic, social, ekonomi, politik, sejarah dan juga pelbagai isu-isu semasa yang berbangkit. Jadi natijahnya di sini adalah membaca juga menawarkan kaedah senaman minda yang berkesan kepada kita kalau kita bandingkan dengan apa yang kita tonton di televisyen. Kerana bukan sahaja membaca ini memperkuat rangkaian dalam otak manusia, malah ia juga berupaya untuk merangsang pembinaan rangkaian saraf yang baru. Hasilnya apabila penambahbaikan konsentrasi minda dalam kalangan kanak-kanak misalnya maupun orang dewasa misalnya, ia sekaligus dapat mengatasi masalah jangka masa perhatian yang singkat. Buku ini juga mampu membawa kita ke dimensi berbeza. Seterusnya dia boleh melatih daya imajinasi kreatif kita serta perkembangan emosi EQ kita sebagai pembaca. Jadi tambah nilai utama pengalaman maya ini ialah galakan perkembangan peribadi membaca. Kalau kita lihat sekarang ini, buku bukan hanya boleh dibaca secara buku-buku dalam bentuk physical books, tetapi juga buku-buku dalam bentuk digital. Jadi tambah nilai utama pengalaman maya ini juga boleh membantu kita untuk menjadi galakan perkembangan minda kita. Kerana
Bukan saja dari segi intelektual dan IQ semata-mata, tetapi juga boleh merangsang ya aspek psikologi, kognitif dan EQ kita sebagai pembaca. Kerana apabila kita membaca, tulisan yang dibaca itu dalam bentuk-bentuk imajinasi visual kita dan emosi kita dapat terangsang dan menggalakkan banyak sifat-sifat positif seperti sifat-sifat empati dan simpati. Kalau kita bandingkan dengan Google ataupun enjin-enjin pencarian yang lain, ia tidak dapat menawarkan ilmu pengetahuan yang lengkap sebagaimana kita membaca pada buku-buku ini, kerana buku menawarkan ilmu pengetahuan yang lebih dari segi hujah, dari segi pengolahan yang lebih terperinci, yang berlandaskan ilmu pengetahuan ataupun latar belakang si penulis yang lazimnya pakar dalam sesuatu disiplin ilmu yang dituliskan ataupun yang diterbitkan. Jadi pembacaan daripada sumber-sumber ilmu ini amat berkait rapat dengan konsep yang hendak saya terangkan di sini, iaitu konsep pembelajaran sepanjang hayat ataupun pembelajaran berterusan. Jadi apa takrifan pembelajaran sepanjang hayat ini? Ia sebenarnya adalah proses yang berpaksikan matlamat untuk pembangunan diri kita, personal development kita, yang terdiri daripada latihan, yang terdiri daripada pengalaman kita dan juga yang terdiri daripada pembelajaran yang kita penuhi untuk mengisi keperluan peribadi ataupun personal fulfillment kita, sama ada secara formal maupun tidak formal. Kenapa kita perlukan personal fulfillment ini ya? Realitinya kita ini semuanya adalah lifelong learners. Kita ada minat, kita ada kecenderungan daripada apa yang kita belajar secara formal di sekolah, di college, di universiti dan sebagainya. Kita ada kecenderungan tertentu yang mungkin kita tidak dapat pelajari semasa kita belajar secara formal. Itu adalah fitrah manusia. Kalau saya mempunyai kecenderungan lain. Contohnya, saya mempunyai kecenderungan untuk memasak, belajar memasak. Saya mempunyai kecenderungan untuk belajar kemahiran digital dan sebagainya. Jadi setiap orang itu mempunyai, secara fitrahnya, dia mempunyai keinginan-keinginan yang tertentu yang tidak semestinya dapat diperolehi secara formal. Jadi pembelajaran sepanjang hayat ini tidak semuanya kita belajar secara formal. Macam saya katakan tadi, misalnya dari zaman kecil kita belajar bercakap dan menunggang basikal contohnya. Apabila kita dewasa sikit, kita belajar bagaimana hendak menggunakan telefon pintar, bagaimana kita hendak memasak dan sebagainya. Jadi apabila seseorang itu bekerja dalam persekitaran di mana ketiga-tiga aspek tadi, iaitu aspek latihan, aspek pengalaman dan aspek pembelajaran ini wujud dan mengambil bahagian dalam setiap aspek-aspek ini tadi, maka boleh dikatakan pembelajaran sepanjang hayat akan menjadi kenyataan. Jadi di sini kita lihat bahawa usaha untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat ini, ia adalah sebahagian daripada strategi pembelajaran daripada segi mendapatkan ilmu pengetahuan, kemahiran maupun pengalaman penting bagi sesiapa sahaja, hatta daripada budak kecil sehinggalah kita dewasa, sehinggalah warga tua dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat, proses ini, pembelajaran sepanjang hayat ini, ia tidak akan berlaku hanya sekelip mata. Setiap kita bertanggungjawab bagi pembelajaran diri sendiri dan mesti melengkapkan diri kita dengan ilmu yang kental untuk menghadapi cabaran-cabaran semasa yang akan datang. Misalnya kalau 40 tahun yang lalu kemahiran ICT ini bukanlah sesuatu keperluan mendesak. Tetapi pada hari ini, sekiranya kita tidak dilengkapi dengan basic ICT skills, kemahiran asas ICT, maka kita akan jauh ketinggalan ke belakang.
Jadi kalau sekitar, misalnya kalau sekitar 50 hingga 60 tahun yang lalu ya, ilmu pengetahuan mengenai kemahiran pengurusan, contohnya pengurusan kewangan dan sistematik tidak begitu ditekankan oleh negara-negara sedang membangun ataupun oleh negara-negara miskin kepada masyarakatnya. Tetapi di atas perubahan dunia, cabaran-cabaran dunia masa kini, kita lihat bahawa manusia, masyarakat-masyarakat di negara-negara sedang membangun, di negara-negara yang kurang membangun, negara miskin dan sebagainya, mereka juga mempunyai kesedaran bahawa kemahiran sebegini amat penting. Jadi kita lihat bagaimana situasi pembelajaran untuk memperolehi kemahiran dan sebagainya, ia berubah mengikut cabaran-cabaran semasa yang ada. Saya suka membawa ya hadirin hadirat melihat fenomena yang berlaku sekarang. Kalau dulu sekitar 30 ataupun 40 tahun yang lalu, kita jarang benar mendengar istilah buat dengan sendiri atau do it yourself. Tapi sekarang kita lihat bagaimana kita cuba ditonjolkan dan juga disebarluaskan bahawa kemahiran buat sendiri ini, do it yourself ini adalah satu kemahiran yang penting untuk kita membuat sesuatu supaya kita boleh menjimatkan masa kita, kita boleh menjimatkan kos dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh-contoh ya kemahiran ataupun pembelajaran sepanjang hayat yang kita harus perolehi demi untuk kita menghadapi ya tuntutan-tuntutan ataupun cabaran-cabaran masa kini. Jadi pokok pangkal ceritanya di sini, selain daripada kita harus mempunyai kemahiran, kita juga pembelajaran sepanjang hayat ini juga menuntut kita sudah semestinya untuk berilmu. Kerana itu dalam Islam itu sendiri, kepentingan ilmu boleh dilihat daripada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang bermaksud ya, barang siapa yang menginginkan dunia, dia harus berilmu. Dia harus berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya sekali, ia harus berilmu. Jadi ilmu ini adalah sesuatu yang harus dimiliki, tetapi ia tidak akan bermakna jika ia tidak dipraktikkan dalam kehidupan. Kerana itu ya, ulama besar dunia Islam, Imam Al-Ghazali pernah berkata bahawa insan akan hancur kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan hancur kecuali orang-orang yang jelas dan jujur. Orang-orang yang jelas dan jujur mengenai kepentingan ilmu yang dituntut oleh mereka dan kewajipan mereka untuk menyebarluaskan ilmu yang ada pada diri mereka itu untuk kegunaan, kepentingan masyarakat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam dunia semasa ini, kemajuan dan perkembangan dunia sentiasa berubah. Seperti saya nyatakan tadi, 30 tahun, 40 tahun yang lepas, kita tidak memerlukan ilmu ini, kita tidak memerlukan kemahiran ini, tetapi pada hari ini kemahiran tertentu, ilmu-ilmu tertentu itu harus, wajib kita tuntut. Jadi nampak gayanya ya, kita perlu mempunyai agility untuk menambah ilmu ini mengikut peredaran masa tanpa melupakan ilmu asas yang ada pada kita. Dan umum juga kita mengetahui keperluan untuk menambah nilai ataupun value add pembangunan insan ini perlu dilakukan secara berterusan, terutamanya bagi kepakaran yang berbentuk umum, kerana ia mengikut keperluan masa yang berbeza. Menuntut ilmu ini adalah sesuatu yang very dynamic, sesuatu yang dinamik. Kerana itulah kalau kita lihat apabila Nessel, Mead dan Rossetti tahun 2000 ya, dalam buku mereka yang bertajuk Learn for Your Life, A Blueprint for Continuous Learning, mereka menggariskan ada kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini. Kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini mereka kenal pasti atas 3 sebab utama. Sebab yang pertama adalah employment.
E yang pertama adalah employment ataupun pekerjaan, dan sebab yang kedua adalah kerana empowerment, memberi kuasa, dan sebab yang ketiga adalah kerana enjoyment, keseronokan. Jadi ketiga-tiga mereka ini memberikan the 3 E's ini sebagai sebab utama kenapa pembelajaran sepanjang hayat ini harus dititik beratkan, harus dipraktiskan sebagai budaya kita. Apa yang kita maksudkan dengan employment di sini ya? Employment di sini bermaksud menerusi pendidikan sepanjang hayat inilah ya. Seseorang itu dapat meningkatkan pengetahuan, dapat meningkatkan kemahiran baru, dan untuk beliau memudahkannya untuk mendapat sesuatu pekerjaan. Manakala empowerment di sini bermaksud apabila seseorang itu ataupun sesebuah negara itu mempunyai daya saing yang tinggi, maka secara tidak langsung mereka mempunyai lebih keupayaan atau kuasa untuk menentukan hala tuju yang hendak dicapai. Dan enjoyment pula bermaksud kita sentiasa merasa seronok kerana dalam proses pendidikan sepanjang hayat ini, ia adalah sesuatu yang seronok kepada sesiapa ya yang cintakan ilmu, kepada siapa-siapa yang cintakan kebenaran. Jadi 3 E's ini tadi, 3 E's ini tadi begitu penting: employment, empowerment, dan juga enjoyment. Ataupun dalam erti kata lain, konsep pembelajaran sepanjang hayat ini bukanlah sahaja bertujuan ya untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan, tetapi juga untuk memperkayakan jiwa, memperkayakan minda melalui pemikiran kita, melalui pengetahuan dan pemantapan kemahiran yang kita ada. Sebab itu kalau kita lihat ya, di negara-negara yang maju, di mana masyarakatnya yang very workaholic seperti bangsa Jepun, kesedaran mereka untuk belajar ini begitu tinggi ya, kerana di masyarakat Jepun mereka mempunyai satu keadaan yang kita namakan sebagai employability fever, di mana mereka merasa takut sekiranya mereka ilmu yang ada pada diri mereka itu tidak dapat dipraktikkan untuk dunia pekerjaan. Kerana itu mereka begitu tekad ya, apabila mereka memiliki kelulusan ataupun kemahiran tertentu, ilmu ini boleh diguna pakai untuk mereka mendapatkan pekerjaan dan memenuhi ruang lingkup pekerjaan yang mereka minati. Jadi di sini kita lihat bagaimana ya pembelajaran secara berterusan ini, budaya cintakan ilmu ini, budaya pembelajaran sepanjang hayat ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran, dia juga sekaligus membangunkan kejayaan dalam sesuatu bidang pekerjaan dan juga membangunkan potensi diri kita sendiri ya. Kerana kita faham seperti yang saya nyatakan tadi bahawa proses pembelajaran bagi meningkatkan pengetahuan itu, bagi meningkatkan kemahiran itu tidak berakhir apabila seseorang itu menamatkan zaman persekolahan dan sebagainya, zaman universiti dan sebagainya, kerana ia bersifat sepanjang hayat. Kerana itu kalau kita lihat ya di negara-negara maju contohnya, dan juga negara-negara yang sedang membangun, rancangan pembangunan negara selalunya memang jelas. Seperti mengikut kajian UNESCO ya, kita lihat pendapatan mereka, negara-negara seperti Amerika Utara, Eropah dan Jepun, mereka ini adalah negara-negara yang mempunyai perancangan strategik pembangunan sumber manusia yang mengutamakan pendidikan terbuka dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi negara-negara seperti ini, mereka menjadikan bahawa budaya pembelajaran sepanjang hayat itu adalah sesuatu yang menjadi fokus utama ataupun agenda utama dalam penstrukturan perancangan negara mereka. Dan di sini kita lihat kalau dalam aspek pembelajaran sepanjang hayat,
perpustakaan ini adalah merupakan sebuah entiti yang sentiasa berperanan untuk menyokong pembelajaran sepanjang hayat ini supaya ia menjadi budaya kita. Okey. Perpustakaan ini adalah antara entiti utama yang menyokong pembelajaran sepanjang hayat ini. Pembelajaran sepanjang hayat ini dia hanya setakat itu sahaja kalau kita tidak menjadikan ia sebagai budaya. Kerana itu kita harus menjadikan ia sebagai budaya. Apa yang kita maksudkan sebagai budaya ini? Okey, ramai yang mentafsirkan budaya ini sebagai aspek kehidupan kita yang berkait rapat dengan akal dan budi kita. Jadi ada yang menyatakan bahawa budaya itu sebenarnya ialah identiti peradaban kita. Identiti peradaban sesebuah anggota itu. Apapun tafsiran kita mengenai maksud budaya ini, bagi saya ia adalah sesuatu yang dalam kehidupan kita yang sukar untuk dipisahkan dengan diri kita. Kita selalu dengar kan orang kata ini adalah budaya masyarakat Malaysia, ini adalah budaya masyarakat Jepun dan sebagainya. Sesuatu yang menjadi cara hidup kita yang sukar untuk dipisahkan dengan kehidupan seharian kita. Jadi ini sebenarnya adalah matlamat perpustakaan sebagai satu entiti yang antara lain tugasnya adalah untuk memartabatkan aktiviti pembelajaran sepanjang hayat ini supaya ia menjadi budaya. Kerana apabila ia menjadi budaya, maka ia sudah serap di dalam darah dan daging kita. Ia sudah menjadi sejati dalam darah dan daging kita. Jadi kalau kerana itu kita lihat di seluruh Malaysia dan juga negara-negara lain, kita lihat bagaimana library engagement itu selalu memberi ruang dan peluang kepada kita untuk sama-sama membudayakan pembelajaran sepanjang hayat ini. Kerana itu misalnya di Pustaka Negeri Sarawak ini kita lihat bayi sekecil-kecil bayi kita telah dedahkan, kita telah ajar, kita telah bimbing. Parents begitu juga dalam Reading Seeds program. Daripada golongan kecil ini, golongan dewasa, golongan kanak-kanak, golongan dewasa, hinggalah kepada warga emas, ada pengisian-pengisian program yang tertentu untuk kita sama-sama membudayakan pembelajaran sepanjang hayat ini. Kita lihat pelbagai kempen galakan membaca yang diadakan setiap tahun, saban tahun oleh mana-mana perpustakaan di seluruh negara supaya boleh menjadikan pembelajaran sepanjang hayat ini sebagai satu budaya dan agenda penting yang boleh menyemarakkan intellectuality masyarakat dan sebagainya. Ceramah komuniti sebegini ini adalah salah satu daripada contoh program menggiatkan pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Bacaan kegemaran saya misalnya, sesi literasi maklumat, knowledge camp ataupun perkemahan ilmu dan sebagainya, ini adalah semua pengisian ke arah melestarikan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Dan kalau kita lihat di perpustakaan-perpustakaan, sesiapa yang telah melepasi tahap pendidikan formal misalnya, para suri rumah, para pesara dan sebagainya, kita ajak mereka, kita bimbing mereka untuk sama-sama mempelajari kemahiran lain di luar kompetensi biasa mereka dan sama-sama meningkatkan budaya pembelajaran sepanjang hayat ini. Kerana itulah kita ada satu program di seluruh Sarawak yang kita namakan People Accessible Network for Digital Empowerment and Inclusivity ataupun PANDE, yang kita bangunkan modul-modul tertentu untuk kita sama-sama menyahut pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat ini. Tetapi semua ini tidak akan
menjadi efektif sekiranya ia tidak dilakukan secara sukarela. Believe me, budaya pembelajaran sepanjang hayat ini ia akan menjadi lebih cemerlang, lebih gemilang, lebih berkesan sekiranya ia dilakukan secara sukarela, voluntarily, once on free will. Kerana apabila kita membuat secara sukarela, kita akan lihat bagaimana natijah ataupun keputusan yang kita dapat itu lebih baik berbanding dengan kalau kita dipaksa rela untuk melakukan sesuatu. Contohnya yang berorientasikan arahan dan sebagainya. Jadi untuk membina satu culture pembelajaran sepanjang hayat ini, lifelong learning culture ini, sudah tentu mungkin ramai yang tertanya-tanya, ada ke tidak tips-tips untuk bagaimana kita boleh membudayakan pembelajaran sepanjang hayat ini. Kalau saya nak menyatakan bahawa ini adalah tips utama, mungkin tidak juga. Ini mungkin adalah tips utama ataupun tips sokongan lah untuk siapa-siapa yang ingin menjadikan pembelajaran itu aktiviti mereka sepanjang hayat. Tips saya yang pertama adalah selalu ada buku. Apa yang kita maksudkan selalu ada buku ini? Selalu ada buku pada diri kita, pada tangan kita, dalam bilik kita ke, di meja kita ke dan sebagainya. Kerana tidak kisahlah berapa lama masa yang kita ambil untuk membaca, sama ada setahun, sebulan, sehari, sejam, tetapi yang paling penting kita dah mula membaca. Kerana apabila kita mula membaca, directly and indirectly kita sudah mendapat sedikit ilmu pengetahuan daripada apa yang ditulis itu. Yang kedua, kita mesti ada what we call as to learn list. Okay? Senarai perancangan apa yang kita nak belajar. Contohnya pada bulan April ini saya nak belajar mengenai ini. Pada bulan September saya nak belajar kemahiran ini. Pada bulan Jun saya hendak belajar ini, belajar itu, supaya ini boleh menjadi perancangan kita, target kita dan sebagainya. Dan tips saya yang ketiga adalah kita mesti selalu mencari jalan to fit learning into your life. Kalau nak dikatakan dengan alasan kita sibuk, semua sibuk. Kanak-kanak kecil pun sibuk, remaja-remaja pun sibuk, ibu bapa pun sibuk, atuk nenek di kampung pun sibuk. Tetapi kita mesti tahu mencari jalan sendiri to fit learning into your life. Dalam sehari semalam ini kita ada 24 jam. Daripada 24 jam, mungkin selama 2 jam ataupun setengah jam kita belajar ilmu yang baru, kita belajar kemahiran yang baru. Jadi kita mesti sentiasa mencari jalan to fit learning into our life. Dan yang paling penting juga bagi saya, kita janganlah terpengaruh. Kita janganlah terpengaruh untuk menerima bisikan-bisikan yang menyatakan you are too old to learn, ataupun what's the point of doing this, you won't be able to complete it. Selalu kita dengar kenapa kita tak nak menyambung pelajaran, pursue for higher academic education for instance, and people will say, oh, I'm too old for this. No such thing kerana ingatlah tiada alasan untuk kita tidak dapat melakukannya. Kalau sekarang ini umur kita adalah di sekitar 30 tahun ataupun 40 tahun, cuba kita bayangkan daripada usia kita, daripada setahun sehingga usia kita ke 40 tahun, apa yang telah kita lakukan? Apa cabaran-cabaran dalam hidup yang telah kita berjaya atasi? Begitu juga sekiranya kita inginkan melakukan sesuatu pembaharuan, sekiranya kita ingin menjadikan amalan pembelajaran sepanjang hayat ini adalah sebagai satu budaya, ia tidak mustahil sama sekali. Dan tips saya yang kelima adalah selalu menjadikan diri kita sendiri ini sebagai fokus ataupun asbab untuk kita belajar.
untuk kita mendapat kemahiran baru yang boleh membantu kita. Sebagai contohnya, kalau si A adalah bekerja di perpustakaan, apa kemahiran-kemahiran yang perlu beliau ketahui yang boleh membantu beliau menjadi seorang staf di perpustakaan yang baik, yang berkesan. Begitu juga untuk pekerja-pekerja di sektor-sektor yang lain. Begitu juga untuk kanak-kanak dalam dunia pembelajaran dan sebagainya. Kita menjadikan diri kita sebagai fokus ataupun asbab kenapa kita mesti belajar kemahiran ataupun mendapat ilmu pengetahuan tersebut. Tips saya yang keenam, kita haruslah mencari kawan belajar ataupun a learning buddy kita sendiri. A learning buddy, ya. Sebab sometimes kalau kita belajar sendiri-sendiri ni, kita mudah mempunyai pemikiran-pemikiran negatif. Tak seronok lah belajar seorang ni, boring lah. Nak baca ni pun boring. Cuba kita cari rakan-rakan buddy kita yang mempunyai minat yang sama, mempunyai kecenderungan yang sama untuk kita sama-sama mentelaah. Okey, katakanlah kita minat mengenai kemahiran apa ya? Kemahiran menyanyi contohnya. Kita mempunyai rakan yang tahu, yang minat mengenai vokal dan sebagainya, mereka akan sama-sama belajar dengan kita. Dan tips saya yang ketujuh adalah apabila kita hendak menjadikan pembelajaran ini adalah budaya kita, kita harus ingat kita mesti set realistic targets untuk sesuatu yang hendak kita capai dan kita celebrate our success. Sebagai contohnya, kita janganlah set target kita yang terlalu besar. Contohnya, daripada hari ini, dalam masa 2 minggu, aku kena habiskan 24 buah buku ini supaya aku dapat faham dan aku boleh mempraktikkan semua konsep-konsep di dalam itu. Itu tidak mungkin, ya. Kita harus meletakkan sasaran yang logik supaya kita tidak terlalu overwhelmed dan kita rasa membaca itu, belajar itu sesuatu yang enjoy, yang seronok dan yang kita boleh buat sebagai habit kita. It will come, the process of learning will come habitually. Kita tak merasa tertekan, kita merasa senang dengan apa yang kita lakukan. Jadi saya ulangi di sini, kita harus set realistic targets dan kita celebrate our success. Apabila kita dah mendapat ilmu pengetahuan itu, apabila kita dah mendapat kemahiran yang kita kehendaki itu dalam satu jangka masa yang realistik, kita akan merasa seronok dan kita tidak akan merasa tertekan. Dan tips saya yang ke-8 adalah apabila kita telah belajar sesuatu pengetahuan, apabila kita telah mempunyai kemahiran-kemahiran ini, maka kita harus praktis dan ulang apa yang kita belajar itu. Contohnya kita boleh buat blog ke, kita boleh mentor someone, even discuss the ideas with our friends, ataupun kalau kita minat banyak-banyak buku yang kita baca, kita boleh consider, kita boleh buat book club ke, okay? Kelab buku, kelab membaca, dan kita boleh volunteering, tutor someone macam mana hendak belajar mengenai bidang ini, bagaimana hendak belajar mengenai kemahiran ini. Kerana apabila kita mengajar orang, apabila kita praktis dan ulang, dengan sendirinya kita dapat menambah ilmu dan menerbitkan keseronokan itu tadi. Dan yang terakhir, tips saya yang terakhir adalah kalau boleh, kalau diizinkan, untuk kita mendapatkan pekerjaan yang encourage learning, yang menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Kerana apabila kita dalam bidang ataupun setting pekerjaan di mana organisasi ataupun rakan-rakan kita, budaya kerja, budaya korporat di situ menggalakkan kita untuk belajar,
tidak kiralah belajar secara formal ataupun informal, maka sudah tentu kita dapat kita rasa gembira kerana kita dapat mempraktikkan kemahiran yang kita ada. Ingat, ilmu yang ada, kemahiran yang ada, dia akan berguna, dia akan bermanfaat sekiranya ia dipraktikkan. Contoh, katakanlah kalau kita belum lagi bekerja, ya, mungkin ramai hadirin hadirat adik-adik kita, ya, yang mendengar ini, mereka belum bekerja, belum mendapat pekerjaan. Mungkin mereka boleh membuat side business yang boleh membantu mereka to learn and grow. Side business mengenai kemahiran-kemahiran tertentu yang mereka pelajari, dan dari bila mereka ada side business seperti ini mengenai kemahiran-kemahiran tersebut, mereka rasa, oh, I have to teach people, I have to learn, and I have to grow my interest and share with others. Okay, jadi itu tadi, ya, saya telah kupas, ya, sedikit sebanyak bagaimana budaya pembelajaran sepanjang hayat ini. Tetapi seperti saya nyatakan di awal-awal tadi, tajuk ceramah komuniti saya ini adalah saya akan membawa dua kupasan. Satu adalah mengenai konsep pembelajaran sepanjang hayat, membudayakan pembelajaran sepanjang hayat, dan keduanya adalah konsep inklusiviti perkhidmatan ataupun perkhidmatan yang inklusif. Jadi apa yang sebenarnya kita maksudkan, ya, dengan apa yang kita maksudkan dengan perkhidmatan inklusif ini tadi. Perkhidmatan inklusif ini adalah perkhidmatan yang di mana kita tidak meminggirkan siapa-siapa. Kita tidak meminggirkan siapa-siapa dalam penyampaian maklumat kita, dalam penyampaian akses kepada perkhidmatan yang kita berikan. Tak ada siapa-siapa yang kita pinggirkan. Ia adalah bersifat menyeluruh untuk semua, ya. Kita tak ada meminggirkan siapa-siapa dari segi demografik, dari segi lokasi geografi, keupayaan dan kecerdasan fizikal dan mental. Jadi kalau kita lihat hari ini dalam aspek kepustakawanan, perpustakaan dan sebagainya, kita lihat penyampaian perkhidmatan perpustakaan baik dari segi fizikal maupun digital berusaha untuk memenuhi fitrah manusia ini. Kerana fitrah manusia adalah mereka sukakan ilmu, dan kedua, mereka sukakan sesuatu yang inklusif. Okey, tidak dipinggirkan, tidak dianaktirikan, tidak dikakaktirikan, tidak ditiri-tirikan. Okey, semuanya mendapat perkhidmatan yang sama, semuanya mendapat akses yang sama. Kerana itu, kalau kita lihat, ya, bagaimana plan strategik Perpustakaan Negara Malaysia itu sendiri, ya, pada plan strategik mereka pada tahun 2019 hingga 2023, mereka menggariskan beberapa strategi untuk memperhebatkan program galakan membaca secara bersepadu dan inklusif. Saya baca, ya, PNM ini, National Library, menyatakan bahawa untuk melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan ataupun knowledgeable society yang berteraskan amalan membaca dan kadar literasi yang tinggi menerusi pelaksanaan program galakan membaca yang melibatkan semua pihak berkepentingan, maka mereka mensasarkan semua lapisan masyarakat di seluruh negara mengikut tahap usia dan kelompok institusi termasuk golongan khas. Pelaksanaannya sejajar dengan gagasan Dekad Membaca Kebangsaan yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai negara pembaca ataupun reader state menjelang tahun 2030. Okey. Begitu juga, ya, kalau kita lihat bukan sahaja perancangan strategik di National Library ataupun Perpustakaan Negara Malaysia, tetapi juga kita boleh lihat pelan-pelan strategik sebegini dilakukan oleh mana-mana library, mana-mana perpustakaan, termasuklah Pustaka Negeri Sarawak sendiri, termasuklah juga International Federations of Library Associations and Institutions, IFLA. Jadi kita lihat bagaimana perpustakaan ini meletakkan
asas yang begitu kukuh untuk semua golongan secara inklusif. Tetapi ya, kalau kita lihat, kalau kita cuba baca rencana-rencana yang ada di internet, ada di buku dan sebagainya, selalunya seolah-olah bila kita berkata perkhidmatan inklusif ini, ia hanya untuk golongan kurang upaya, OKU. Ia tidak benar ya. Tidak benar sama sekali. Perkhidmatan inklusif ini adalah perkhidmatan untuk semua golongan dan tidak meminggirkan mana-mana. Perkhidmatan diberikan kepada para banduan, perkhidmatan diberikan kepada para pesakit di hospital, penghuni rumah-rumah kebajikan dan sebagainya. Jadi, alhamdulillah, hari ini kita lihat banyak perpustakaan di negara kita yang memberi perkhidmatan kepada semua, termasuklah golongan orang kurang upaya. Dan sudah ada Akta OKU 2008, Akta 685 yang antara lain menggariskan ya, Seksyen 26(1) yang menggariskan orang kurang upaya hendaklah mempunyai hak untuk akses kepada dan menggunakan kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam yang dibuka atau disediakan kepada orang ramai atas asas keseteraan dengan golongan OKU. Seksyen 26(2) pula menyatakan kerajaan dan penyedia mana-mana kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam hendaklah memberi pertimbangan sesuai dan mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahawa kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam itu serta penambahbaikan kelengkapan yang berkaitan dengannya menepati reka bentuk sejagat bagi memudahkan akses kepada dan penggunaan oleh orang kurang upaya. Ingat, perkhidmatan inklusif ini perkhidmatan untuk semua golongan, termasuklah golongan orang kurang upaya. Okey, sebab kita dah ada Akta OKU 2008, Akta 685 yang memperincikan mengenai tuntutan ini. Dan kalau kita lihat di Pustaka Negeri Sarawak, contohnya di ketiga-tiga kampus, di Kuching, di Miri, di Sibu, kita adalah disabled friendly facilities, dan kita berusaha untuk memberikan perkhidmatan kepada golongan OKU di tiga-tiga kampus ini sepenuhnya ya pada tahun 2022. Sekarang ini kita memang ada perkhidmatan ini di Kuching, kita memang ada perkhidmatan ini di Sibu, tetapi kita tengah cuba untuk memulakan perkhidmatan ini di Miri dan kita akan menambah baik perkhidmatan-perkhidmatan ini dan memberikan perkhidmatan yang sepenuhnya kepada golongan-golongan ini pada tahun 2022 di ketiga-tiga kampus ini. Bukan sahaja kepada OKU tetapi juga kepada warga emas ataupun kita panggil Age Concern Group, dan juga kita akan mengadakan Adult Literacy Services ya, perkhidmatan literasi kepada golongan-golongan dewasa dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, kalau kita dah kupas tadi, kita tengok bahawa konsep pembelajaran sepanjang hayat ini ia menuntut kita untuk memberi perkhidmatan yang inklusif. Dan apabila kita bercakap ia adalah pembelajaran budaya sepanjang hayat dan memberi perkhidmatan yang inklusif, maknanya kita memerlukan komitmen semua. Kita memerlukan kesepakatan semua. Kerana itu kita yang bekerja di entiti perpustakaan ini, kita tidak dapat memberikan yang terbaik sekiranya tiada rangsangan ataupun sokongan daripada penerima perkhidmatan. Dia adalah two ways communication. Oleh itu, kolaborasi ataupun kerjasama rakan pintar dalam to render the services to all the target groups itu amat penting, kerana ini dapat meneruskan
kelangsungan penyampaian perkhidmatan yang inklusif dan juga membudayakan pembelajaran sepanjang hayat. Saya suka membawa hadirin hadirat, tuan-puan, para listeners kita di luar sana, bagaimana pustaka meletakkan kecemerlangan kolaborasi ini sebagai satu teras utama. Kecemerlangan kolaborasi ataupun kita panggil collaboration excellence ini dalam balance scorecard kita dan kita lihat kita telah banyak membuat kolaborasi bersama, bukan sahaja dengan orang perseorangan tetapi juga dengan agensi kerajaan, bukan agensi kerajaan dan sebagainya, bagi merealisasikan impian ini. Dan saya percaya perpustakaan lain di luar sana juga berbuat sedemikian dalam merealisasikan impian pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat ini. Jadi kita tengok bagaimana pentingnya pembelajaran sepanjang hayat ini. Dan kalau kita bercakap mengenai kepentingan pembelajaran sepanjang hayat ini dan juga inklusiviti perkhidmatan ini, dia memang banyak dan terlalu signifikan kepada kita. Kerana proses pembelajaran secara berterusan sama ada bagi tujuan untuk meningkatkan kemahiran ataupun membangunkan kejayaan dalam sesuatu bidang pekerjaan pada masa sekarang atau pada masa hadapan amat penting dalam membangunkan potensi diri kita. Dan konsep pendidikan sepanjang hayat ini, konsep perkhidmatan inklusif ini bukanlah sesuatu perkara yang baru. Ia adalah perkara yang lama. Tetapi konsep ini telah diberi nafas baru oleh kebanyakan negara apabila kita menyedari betapa pentingnya dua konsep ini tadi, pembelajaran sepanjang hayat dan inklusiviti perkhidmatan yang inklusif. Kerana apa? Kerana timbul ekoran perubahan persekitaran baru di dunia yang dipenuhi dengan globalisasi dan ekonomi berasaskan pengetahuan, ataupun yang selalu kita dengar orang selalu sebut care ekonomi, dan keperluan untuk tidak meminggirkan sesiapa. Kita selalu dengar no one leaves behind. Dia sama seperti yang dilaungkan oleh Sustainable Development Goals ataupun SDG United Nations yang menyatakan tiada siapa yang harus dipinggirkan, ditinggalkan. Jadi sama ada mereka masyarakat bandar ke, masyarakat desa ke, ada perbezaan agama ke dan sebagainya, tidak ada sesiapa yang harus dipinggirkan kerana ini adalah fitrah manusia. Aktiviti membudayakan pembelajaran sepanjang hayat ini dan juga perkhidmatan inklusif ini adalah tuntutan fitrah manusia. Selanjutnya kita tengok ekonomi yang berasaskan keutamaan bagi menjamin dan menentukan daya saing sesebuah masyarakat atau seterusnya sesebuah negara itu amat berkait rapat dengan pembelajaran sepanjang hayat dan proses mendapatkan perkhidmatan inklusif. Produktiviti dan kualiti sesuatu produk pada masa kini ditentukan oleh daya inovatif dan aplikasi pengetahuan atau pengguna teknologi. Sekarang ini kita lihat betapa pemimpin-pemimpin negara sedar, pemimpin-pemimpin masyarakat kita sedar, kita sendiri mempunyai kesedaran juga bahawa aset utama untuk kemajuan sesebuah negara itu, untuk kemajuan kita adalah diri kita sendiri. Kalau negara adalah rakyat, kalau kita orang perseorangan adalah diri kita sendiri. Jadi aset utama ini harus disemai dengan adanya pengetahuan, dengan adanya kemahiran, dengan adanya jati diri untuk sama-sama menyumbang kepada kemajuan diri masyarakat dan negara. Jadi dengan kupasan ini tadi dan sebagai kata-kata akhir saya, marilah sekali lagi kita merenung bagaimana peranan kita, bagaimana tanggungjawab kita, bagaimana amanah kita yang berkhidmat di entiti maklumat dan pengetahuan ini
bersama-sama berperanan, sama-sama mempunyai kolaborasi untuk membentuk dan membimbing masyarakat supaya cintakan ilmu, cintakan budaya pembelajaran sepanjang hayat tanpa meminggirkan sesiapa. Sebab apa? Sebab ini adalah inclusive approach untuk semua. Dengan itu tadi, saya berharap kita sama-sama menyemarakkan program Jom Baca bersama ini, dan saya sudahi ceramah komuniti saya pada hari ini dengan lafaz suci, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.